Oke, selamat pagi kepada semua pelajar Cikgu pada pagi ini. Oke, baiklah pelajar-pelajar yang Cikgu sayangi semua. Pembelajaran kita masih diteruskan seperti biasa, yaitu pembelajaran secara atas talian. Sebab kita masih lagi berada di pandemik COVID-19 dan kita masih tidak mempunyai kesempatan untuk belajar secara bersemuka. Tetapi walau bagaimanapun murid-murid, Cikgu tetap teruskan pembelajaran kita di mana Cikgu telah membuat slide interaktif untuk semua pelajar saya, dan di dalam slide ini Cikgu isikan video Cikgu untuk menerangkan isi pembelajaran kita. Dan selepas Cikgu terangkan isi pembelajaran ini, slide ini pula Cikgu jadikan sebagai video. Dan selepas Cikgu jadikan slide ini kepada video, Cikgu akan masukkan video ini ke YouTube dan link YouTube akan Cikgu berikan kepada kamu. Dan Cikgu akan berikan kamu link YouTube dan juga slide pembelajaran kita pada pagi ini agar kamu sentiasa boleh lihat pembelajaran kita pada pagi ini. Oke, pelajar-pelajar, sebelum itu Cikgu tidak lupa, walaupun kita secara atas talian dan Cikgu tidak dapat berkomunikasi dengan kamu sekarang, sebab Cikgu hanya dapat membuat video ini dan hanya video yang kamu dapat lihat. Cikgu tidak lupa untuk bertanya tentang kesehatan kamu. Oke, pelajar-pelajar, adakah Anda sehat? Cikgu mahu jawabannya adalah sehat. Oke, nanti kamu jawab. Apabila kamu menonton video Cikgu, Cikgu mau kamu jawab soalan Cikgu. Oke, apa yang Cikgu harapkan kepada semua murid Cikgu adalah sentiasa sehat. Itu doa Cikgu untuk kamu. Oke, mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah Cikgu Patri sakit ataupun sehat? Oke, Cikgu di sini sentiasa sehat untuk kamu. Cikgu tidak mahu sakit. Cikgu mau sentiasa sehat agar Cikgu dapat mengajar murid-murid Cikgu. Oke, murid-murid semua, hari ini kita masih belajar bab yang sama pada minggu lepas dan kita masih bab yang sama di mana bab yang pertama yaitu pengenalan reka cipta. Dan subtopik kita pengenalan reka cipta dan pereka cipta. Standar pembelajaran umum adalah di akhir sesi pengajaran, murid akan dapat mengenal pasti latar belakang dalam reka cipta, dan standar pembelajaran khusus. Di akhir sesi pengajaran, murid akan dapat menghuraikan sejarah perkembangan reka cipta dari zaman pra-revolusi industri, revolusi industri, dan revolusi industri kedua. Inilah pembelajaran kita pada pagi ini. Oke, murid-murid, kita akan teruskan. Oke, nampak apa gambar yang Cikgu bagi tengok dengan kamu? Di sini, Cikgu telah menyediakan dua gambar. Ada gambar batu dan juga gambar macis. Oke, batu dan macis ini digunakan untuk apa? Hidupkan api. Adakah batu dapat hidupkan api? Mungkin itu pertanyaan kamu. Mungkin kamu akan tertanya-tanya. Oke, pelajar-pelajar. Saya mahu semasa kamu melihat video Cikgu ini, Cikgu mahu kamu ambil batu dan sediakan macis. Seperti Cikgu. Di mana Cikgu sediakan 2 ketul batu dan Cikgu sediakan macis. Di mana hari ini Cikgu mengajar kamu hidupkan api menggunakan batu. Dan kita lihat sendiri sama ada Cikgu percaya hasilkan api menggunakan batu ini ataupun tidak. Bagaimana cara untuk hidupkan api ini? Kita akan geselkan kedua-dua ketul batu ini. Seperti yang Cikgu buat di sini. Cikgu hidupkan api menggunakan batu. Apa yang kamu nampak? Dapat nampak api kah? Mungkin kamu tidak dapat nampak api. Dan memang pun tiada api yang Cikgu dapat hasilkan. Karena betapa susahnya hidupkan api menggunakan batu ini. Ia sangat susah. Dan Cikgu tidak percaya hasilkan api menggunakan batu. Dan itulah sebabnya dihasilkan macis untuk kegunaan manusia, untuk memudahkan manusia. Di mana Cikgu hanya buat sekali sahaja dan Cikgu dapat hidupkan api. Nampakkah? Cikgu buat sekali sahaja, Cikgu sudah hidupkan api.
Dia tidak menggunakan masa yang banyak, tidak menggunakan tenaga yang banyak. Dia sangat memudahkan pekerjaan cikgu. Di mana cikgu tidak dapat hidupkan api menggunakan batu ini, tetapi cikgu dapat hidupkan api menggunakan macis. Daripada yang susah kepada yang senang, daripada batu kepada macis. Jadi kita nampak dua perbezaan di antara batu dan macis ini, di mana batu ini digunakan pada zaman dahulu untuk menghidupkan api, dan macis ini digunakan pada masa sekarang untuk hidupkan api. Dan kita lihat dua perbezaan di sini, kepada yang senang, kepada yang susah, daripada yang susah kepada yang senang. Dan itulah reka cipta, murid-murid. Oke, murid-murid. Adakah Anda tahu apa itu reka cipta? Kita sebenarnya dikelilingi dengan dunia reka cipta. Jika kita lihat keliling kita, semuanya hasil daripada reka cipta, dan semua reka cipta yang dihasilkan adalah memudahkan manusia. Seperti kita tengok di atas, kita nampak kipas. Dan kipas itu untuk memudahkan manusia. Daripada kita kepanasan, maka dihasilkan kipas agar kita tidak kepanasan. Dan apalagi yang cikgu boleh lihat? Cikgu nampak mentol. Dan apa yang digunakan untuk mentol itu? Daripada gelapnya dunia, maka dijadikan mentol untuk menerangi kita. Betapa senangnya dan betapa canggihnya kita lihat perkembangan dia di sana. Dan itulah kegunaan reka cipta. Dan jika kita pikirkan, jika tiada reka cipta dalam dunia ini, apa yang terjadi kepada dunia kita? Mungkin kita masih lagi berada di zaman seperti dulu, di mana kita hidup secara susah. Oke, kita akan masuk kepada pengenalan. Kita akan masuk kepada pengenalan pada hari ini. Oke, secara perkembangan reka cipta. Oke, murid-murid, reka cipta ini sebenarnya dia wujud sejak manusia dilahirkan lagi. Dan secara perkembangan reka cipta ini, dia mempunyai 3 peringkat, di mana peringkat yang pertama adalah secara perkembangan zaman praregulasi industri, disusuli dengan regulasi industri, dan peringkat yang ketiga adalah regulasi industri kedua. Dan secara perkembangan reka cipta ini, dia sangat berkait rapat dengan aktiviti manusia dalam pelbagai bidang. Banyak peralatan dan mesin telah dicipta bagi tujuan memudahkan kerja manusia dengan cara yang lebih efisien dan produktif. Itulah reka cipta, dan inilah perkembangan reka cipta. Oke, kita masuk kepada isi pembelajaran, di mana isi pembelajaran pertama adalah menerangkan zaman pra-regulasi industri. Ini adalah sebelum abad ke-18. Pada zaman ini, hidup manusia adalah secara nomad, di mana manusia akan hidup berpindah rendah. Mereka akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mereka ini akan pindah secara berkelompok untuk mencari keselamatan bersama. Dan pada zaman ini juga manusia memerlukan sumber matahari untuk menjalankan aktiviti pertanian dan peternakan. Pada zaman ini juga manusia bergantung kepada alam semula jadi, di mana manusia tinggal di dalam gua dan di bawah pokok besar. Karena pada zaman ini manusia tidak mempunyai rumah seperti kita sekarang. Dan kita lihat betapa senangnya hidup yang kita rasa sekarang, karena kita bukan lagi tinggal di dalam gua ataupun di pokok. Dan inilah kehidupan di zaman praregulasi industri. Dan pada zaman ini juga mereka akan menghasilkan peralatan sendiri seperti tulang binatang, batu, dan kayu seperti pisau, kapak, lembing, tukul, dan sebagainya. Dan pada zaman ini juga mereka akan menghidupkan api dengan menggunakan dua kayu, dengan menggeserkan kayu tersebut, ataupun 2 ketul batu dengan menggeserkan batu tersebut untuk hasilkan api, seperti yang cikgu bagi tengok kamu sebentar tadi. Hidupkan api dengan menggeserkan 2 ketul batu. Inilah kehidupan di zaman praregulasi industri. Betapa susahnya kehidupan di masa ini.
Dan seterusnya kita akan masuk di zaman yang kedua, yaitu zaman revolusi industri. Dan ini adalah abad ke-18 dan abad ke-19. Pada zaman ini bermula pada lewat 1750-an dan dia bermula di England. Pada masa ini tiada lagi kaum nomad, tetapi digantikan oleh kehadiran masyarakat industri. Dan masyarakat industri ini terbahagi kepada dua, yaitu pengusaha industri dan juga pekerja industri. Dan ini menandakan pada zaman ini pengeluaran sejarah besar-besaran apabila pengusaha industri telah mula membekalkan lukisan dan kaedah pembuatan kepada bekerja mahir dan separuh mahir yang bertujuan menghasilkan gerangan dalam skala besar dengan menggunakan mesin. Pada zaman ini, mesin sudah terhasil. Dan kita dapat lihat di dalam slide yang cikgu bagi ini, pada tahun 1752, Benjamin Franklin telah mencipta lightning rod. Dan selepas itu, pada tahun 1769 pula, James Watt telah mula menghasilkan engine steam yang digunakan kepada kereta api. Dan pada tahun 1825, George Stephenson telah pun menghasilkan lokomotif. Oke, selepas itu dengan cetusannya ciptaan daripada Watt tersebut telah membuka jalan kepada perkembangan industri pengangkutan bermotor. Dan secara tidak langsung, industri pembinaan menjadi penting dengan adanya kendaraan bermotor. Dan maka pada zaman ini, jalan raya dan jembatan telah pun dibina untuk sistem jaringan pengangkutan modern. Dan di sini cikgu bagi tengok kamu gambar di mana ini merupakan lightning rod yang dicipta oleh Franklin pada tahun 1752 dan ini merupakan engine steam yang dibina oleh James Watt pada tahun 1769. Dan inilah kehidupan di zaman revolusi industri. Oke, ini merupakan contoh evolusi bidang pengangkutan. Oke, gambar yang pertama di sini kita dapat melihat betapa penatnya mereka karena semua menggunakan tenaga manusia, di mana manusia menggunakan kayu gelondongan untuk menarik batu, dan kita dapat lihat mereka menggunakan tenaga manusia sepenuhnya. Dan selepas itu, di mana 3.000 tahun kemudian, yaitu 3.500 sebelum Masehi, orang Sumeria berjaya membuat roda daripada kayu. Dan apabila terhasilnya roda kayu ini, maka kita dapat lihat daripada menggunakan tenaga manusia dan pada zaman ini sudah mula menggunakan tenaga binatang. Walaupun masih menggunakan tenaga manusia, tetapi tidak sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Dan selepas tercetusnya penghasilan roda kayu ini, maka pada tahun 1790, basikal modern dicipta oleh Sibrak di Prancis. Dan selepas terhasilnya basikal, lokomotif pula dihasilkan pada tahun 1801 Masehi, yaitu diciptakan oleh Richard Trevithick. Dan selepas terhasilnya lokomotif ini, maka tercetusnya ide untuk menghasilkan tayar, di mana tayar ini dicipta pada tahun 1839. Dan tayar ini telah dicipta oleh Charles Goodyear di Amerika Syarikat. Dan selepas itu, maka kita lihat bermulalah kendaraan dan kereta pertama telah dibina, yaitu dibina oleh Carl Benz. Tetapi kereta tersebut hanya menggunakan 3 tayar. Dan selepas terciptanya kereta, maka terciptalah kapal terbang yang dicipta oleh Wright bersaudara. Dan kita dapat lihat di sini, daripada menggunakan tenaga manusia, sehinggalah terhasil kapal terbang. Daripada susah, sehinggalah kepada yang senang. Dan inilah perkembangan reka cipta. Kepada yang senang dan kepada yang susah, kepada yang susah sehingga yang senang. Inilah maksudnya reka cipta, memudahkan manusia. Oke, kita masuk zaman yang terakhir, yaitu zaman revolusi industri kedua. Ini pada penghujung sekitar akhir abad ke-19 dan awal kepada abad ke-20. Dan aktiviti penciptaan berangan kepenggunaan, pengangkutan, komunikasi, pembinaan, dan pembuatan semakin pesat membangun pada zaman ini. Di mana kita dapat lihat pada tahun 1801, Joseph Mary Jacquard telah mula menghasilkan mesin tenun Jacquard.
Dan pada tahun 1876 terhasillah telepon yang dicipta oleh Alexander Graham Bell. Dan pada tahun 1885 Carl Benz pula telah mencipta kereta yang mempunyai 3 roda. Selepas itu, pada tahun 1887, Gottlieb Daimler telah menghasilkan kereta bensin petrol 4 roda. Dan pada tahun 1903, Wilbur dan Orville Wright bersaudara telah menghasilkan kapal terbang. Dan kita dapat lihat perkembangan daripada zaman pra-revolusi industri sehinggalah zaman revolusi industri yang kedua. Pesan daripada kerancakan bidang reka cipta ini mewujudkan pelbagai profesion dalam bidang perekaan produk dan berkembang dengan pesatnya dalam bidang kepenggunaan. Oke, dengan adanya link yang cikgu berikan di dalam slide ini, kamu boleh tekan berkali-kali di mana apabila kamu menonton video tersebut. Tetapi sekarang cikgu mau kita bersama-sama untuk tonton video ini. Selepas ini pun kamu masih boleh menonton. Selepas pembelajaran ini, kamu boleh mengulang berapa banyak kali pun sebab link video tersebut sudah cikgu berikan. Jadi kita tonton video tersebut secara bersama-sama. Ini pekerjaan manusia di zaman pra-revolusi industri. Mereka menggunakan tenaga binatang. Kehidupan mereka adalah seperti dalam gambar ini. Ini bermula revolusi industri pertama, yaitu pada abad ke-18. Dengan kedatangan revolusi industri yang pertama, maka kehidupan pun semakin berubah. Ini dimulai dengan kuasa uap. Kuasa uap untuk digunakan di kilang-kilang. Ini sangat bermanfaat dari segi pembinaan pembuatan. Dan engine steam pun tercipta dan ini membawa perubahan besar kepada sistem pengangkutan. Disebabkan revolusi perindustrian, maka kadar penduduk pun semakin meningkat. Semua mesin ini mudah dikendalikan, memudahkan pengeluaran supaya lebih cepat dan lebih mudah. Ini adalah alat untuk memompa air keluar dari, dan ini adalah Chelmsford. Dan mesin ini pada tahun 1830 digunakan secara meluas. Ini adalah mesin untuk menenun kain. Alat pemintal benang. Dan disebabkan kemajuan ini,
mesin ini, maka kehidupan pun semakin baik. Dan era revolusi industri ditutup dengan penemuan telegrafi. Jadi kesimpulannya, revolusi industri pertama ini telah memberikan kesan yang baik, terutamanya dari segi ekonomi, karena telah memberikan banyak kemudahan, terutamanya untuk kerja-kerja yang melibatkan tenaga kerja yang banyak. Daripada zaman pra-revolusi, di mana zaman itu susah, dan seterusnya masuk kepada revolusi industri, maka kehidupan pun semakin membaik. Oke, itu sahaja untuk video ini. Selepas ini, jika kamu masih mau menonton video tersebut, kamu hanya tekan link tersebut. Oke, baiklah, kita akan jawab kuis secara bersama. Lepas ini, kamu masih boleh menjawab kuis tersebut dengan berapa kali yang kamu mau. Hanya tekan link yang cikgu berikan. Kuis akan keluar, tetapi sekarang kita akan menjawab kuis secara bersama-sama. Kuis tersebut adalah hasil daripada pembelajaran yang kita belajar sebentar tadi. Oke, kita jawab bersama-sama. 2, 1. Dua golongan yang memainkan peranan dalam menjayakan pengeluaran besar-besaran di zaman revolusi industri ialah pengusaha industri dengan merchant industri. Jawabannya adalah betul. Kita berada di tempat yang ke-9. Soalan kedua, zaman revolusi industri bermula lewat tahun 1750-an di negara England. Jawabannya betul. Kita berada di tempat yang keempat. Ini adalah tayar. Mula dicipta pada 1839 di Amerika Syarikat. Siapakah pencipta tersebut? Charles Goodyear. Jawabannya betul. Kita berada di tempat yang ketiga. Oke, soalan yang keempat. Lokomotif adalah hasil ciptaan George Stephenson. Jawabannya betul. Berada di tempat yang kedua. Soalan kelima, apakah zaman perkembangan reka cipta bagi ciri-ciri ciptaan berikut? Mewujudkan pelbagai variasi reka bentuk bagi sesuatu reka ciptaan, pengeluaran secara besar-besaran dan berskala besar, reka ciptaan yang berkualiti dan berteknologi tinggi. Zaman revolusi industri kedua. Jawabannya betul. Oke. Apakah zaman perkembangan reka cipta bagi ciri-ciri ciptaan berikut? Menggunakan ciptaan asas lain untuk menghasilkan reka ciptaan lain. Reka ciptaan berfungsi dengan baik, tetapi masih mempunyai kelemahan. Reka ciptaan dihasilkan dalam skala yang besar, masih mempunyai kelemahan. Zaman revolusi industri. Jawabannya betul. Kita berada di tempat yang ketiga. Ini adalah kapal terbang. Siapakah yang telah menciptanya? Dua beradik, yaitu Wilbur dan Orville Wright. Jawabannya betul. Kita berada di tempat yang pertama. Reka cipta wujud sejak manusia dilahirkan, dan secara perkembangan reka cipta bermula dari zaman pra-revolusi industri, revolusi industri kedua, dan revolusi industri ketiga. Salah. Ya, ini. Tidak apa. Sebab cikgu keliru sedikit. Selepas ini kamu boleh ulang jawab. Apakah zaman perkembangan reka cipta bagi ciri-ciri ciptaan berikut? Menggunakan tulang binatang, batu, dan kayu untuk kegunaan harian sendiri. Reka ciptaan berfungsi secara minimum. Zaman pra-revolusi. Jawabannya betul. Soalan terakhir.
kita berada di tempat yang kedua. Pilih dua pernyataan yang betul, menerangkan ciri manusia zaman prarevolusi industri. Menetap di satu tempat secara berkelompok. Berangan keperluan harian dan senjata ringkas dihasilkan sendiri. Submit. Jawabannya betul. Dan kita berada di tempat yang kedua. Oke, kita buat pembetulan yang salah tadi. Reka cipta wujud sejak manusia dilahirkan dan secara perkembangan reka cipta bermula dari zaman pra-revolusi industri kedua dan revolusi industri dan kedua. Oke. Akhirnya jawabannya betul. Kita berada di tempat yang kedua. Oke, selepas ini kamu masih boleh ulang kuis tersebut dengan menekan link sahaja. Terima kasih. Oke, terima kasih pelajar-pelajar. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga kamu semua sentiasa sehat.